dan kami bahagikan, letakkan ataupun bahagikan harta itu, zakat itu di tempat ataupun pada tempat yang kami bahagikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Tak apa, kita tengok. Sebelum ni Imam Abu Daud sudah pun buat mari bab minggu lepas, iaitu berapa banyak, berapakah kadar zakat fitrah itu dikeluarkan. Baru ni sudah ada bincang banyak dah. Cuma ni dia buat bab suku, tentang ada orang yang meriwayatkan kalau gandum diberikan setengah gantang sebagai zakat fitrah, bukan segantang. Yang ni supaya baru ni kita sudah sebut dah, yang berpendapat begitu ialah Sayyidina Muawiyah. Ni Imam Abu Daud nak cerita, ada juga riwayat, tapi kedudukan riwayat tu setara mana kita kena tengok sekarang ni lah. Alan ni tempat dia. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat dua bab ni. Bab yang pertama tu lebih dia nak tekankan kepada hak sebut segantang, dan bab ini kalau gandum bukan segantang tapi setengah gantang. Itu tujuan dia. Yang ni dia nak mengisyaratkan kepada khilaf yang berlaku di kalangan ulama itu. Khilaf yang berlaku di kalangan ulama. Hak ni kata segantang, hak ni kata setengah gantang. Kalau gandum, kalau benda lain itu memanglah semua terima segantang. Kalau gandum ada khilaf. Apa puncanya? Puncanya ialah ada perbezaan riwayat. Itu dia nak sebutnya. Dan ini adalah dalil bagi masing-masing itu. Sama ada dalil itu kuat atau tidak kuat, itu soal lain. Pihak ni terima, pihak ni tak terima, itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi kira-kiranya ada dalil lah. Ada dalil lah. Cumanya dalil hak yang kedua ni, kalau nak kira hak dia mari ni tidak berapa kemah lah kebanyakannya. Walaupun ada juga yang bertaraf hasan, boleh pakai lah kira-kiranya. Baru ni kita sudah sebut dah, selain daripada Sayyidina Muawiyah, di kalangan Imam Mujtahidin, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain juga berpendapat begitu, iaitu kalau gandum setengah gantang. Di sini dia nak cerita riwayat dia. Riwayat dia pun buat marilah hadis hak mula-mula. Tetapi hadis ini tidak kuat. Dhaif kerana sanad dia tu. Sanad dia tu satu perkara. Yang keduanya kerana matan dia tu. Isi hadis itu pun tidak jelas. Yakni kita dapati ada ittirab, itu dalam istilahnya. Ittirab pada sanad dia dan juga ittirab pada matan dia, kegoncangan, tak tetap. Ketidaktetapan itulah yang menjadikan hadis ini dhaif. Kalau hadis sahih, pergi mana pun lagu tu. Itu sifat dia. Tapi kalau hadis dhaif, tidak gitu. Ini satu contoh. Imam Abu Daud banyak sebab. Antaranya dia nak amari dalil masing-masing tu. Yang pertama. Yang kedua, dia nak perkenalkan ilmu ini kepada orang ramai. Lagu mana yang ulama ni tak pakai, hak ni pakai, itu lagu mana? Apa kaedah dia? Inilah kita nak belajar kaedah lah. Yang pertama, dari segi sanadnya, cuba kita tengok sini, hak mana ada kitab ni molek benar lah. Iaitu muka surat 140, ini Nu'man bin Rashid, itu perawi dia. Hamad bin Zaid ambil daripada Nu'man bin Rashid. Nu'man bin Rashid ambil daripada Zuhri. Nu'man bin Rashid. Kita tengok. Ali ibn al-Madini berkata, "Dzakarahu Yahya al-Qattan fadha'afahu jiddan." Yahya bin Sa'id al-Qattan ada sebut tentang dia ni, dan dia kata dhaif, telajak dia ni. Dhaif jiddan. Bila dhaif jiddan, hadis itu tak boleh pakai. Ini bab hukum ni. Ini bab hukum. Ahmad kata, Imam Ahmad lah,
Muttaribul hadis, dia ni hadis dia tidak tetap. Hadis dia tidak tetap, sekali gini bunyinya. Dan dia ada meriwayatkan banyak hadis-hadis mungkar. Rawa ahaditsa manakir, dia meriwayatkan banyak hadis mungkar. Hadis mungkar ni lagu mana? Dia tu sendiri dhaif. Dia meriwayatkan bercanggah dengan riwayat orang lain. Perawi thiqah, perawi yang sahih, perawi yang kuat, bercanggah dengan riwayat itu orang panggil mungkar. Hadis-hadis yang bercanggah dengan orang-orang hak kuat. Ibnu Ma'in kata dhaif. Wa qala marratan, pada ketika yang lain, ada ketikanya dia kata laisa bi syai', tak ada apa benda dia ni. Mana kalau kita kata bahasa kasar, tak pakar sikit apa, tak ada ego, sesing pun tak ada, kita kata. Ada juga kadang-kadang dia bersebut lagu tu terang, ni dia laisa bi syai', tak ada gapo dia ni, tak ada gapo tu makna tak ada nilai lah. Wa qala al-Bukhari wa Abu Hatim fi hadithihi wahmun kathir. Imam Bukhari dan Abu Hatim kata hadis dia ni banyak terdapat waham, keliru, celaru, celaru. Wa huwa fil asl saduq. Kalau nak kiranya dia tu kedudukan asalnya ialah seorang perawi yang saduq. Saduq ni jangan kita ingat seorang yang nak kira dari segi bahasa Arab tak, seorang yang sangat betul. Kalau sangat betul tu molek kan. Kalau sadiq saja pun molek dah, orang yang benar. Kalau saduq tu sangat benar tu molek benar dah. Ini istilah, ini istilah ilmu hadis. Saduq itu adalah lafaz ta'dil yang rendah, bukan tinggi. Itu dia istilah. Bila sebut saduq, kena ingat mengikut kaedah dalam mustalah hadis, iaitu perawi yang kalau ada yang mengatakan dia ni perawi molek pun tidaklah molek benar, bobo boleh alah, bobo lulus. Kita kata setara tu je. Itu saduq. Abu Daud berkata dhaif. Abu Daud ini, kata-kata Abu Daud ni ada dalam kitab-kitab rijal, kitab-kitab perawi ni ada dinukilkan. Sini dia mari perawi, tak apa dia royak lain. Dia royak lain tu kita kena ambil kira lah tu. Lepas tu apa dia mari hak ni hak dhaif, tak cara lah. Ada riwayat ni daripada dia. Lepas tu kita tak boleh kata Abu Daud mari dalam kitab dia ni boleh pakai belakang. Dah, Abu Daud sendiri kata dhaif dia. Abu Daud sendiri kata dhaif dia. Dia tak kata sini, tapi dalam kitab-kitab rijal ada. Sebab itulah hadis ini dia tak lepas, tak leh, tak pisah dengan ilmu rijal, ilmu perawi-perawi hadis. Tak leh pergi. Nasa'i berkata dhaif, kathirul ghalat. Dhaif dia ni, banyak salah. Ibnu Hibban kata dia ni thiqat. Ibnu Hibban ni mudah nak kata dia mudah nak lulus lah, kita kata dia mudah nak lulus. Qultu pendapat saya, Nasa'i berkata saduq fihi dha'f. Dia ni saduq tapi ada kelemahan dalam dia. Yakni kita kena faham, bila sebut lagu tu dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab rijal, saduq fihi dha'f, bermakna seorang perawi yang saduq itu dalam masa yang sama dia boleh jadi perawi yang dhaif. Dia ada juga meriwayatkan riwayat yang dhaif, ataupun dia tu sendiri dhaif, boleh. Sebab itulah kalau kata saduq bukan hujah lagi, tak boleh pakai, tidak hujah lagi. Bahkan kalau lebih tinggi lagi daripada saduq, thiqah pun tidak semesti boleh buat hujah lagi. Sebab itulah dalam kitab-kitab ada dia sebut thiqah fihi dha'f. Dia ni thiqah tapi ada kedhaifan, ada kelemahan. Mana dalam masa yang sama dia juga dhaif. Kalau ada ketikanya dia ni riwayat dia boleh terima pun boleh gitu je. Tapi ada juga riwayat dia yang masuk dalam lingkungan dhaif. Setara tu ya dia, sekitar tu je, tidak naik tinggi. Kalau kita kata markah 50 lah, 52 gitu je. 50 lah kalau markah tu baru lulus, kita kata 52, 53, 51 gitu je. Ada kalanya turun 49, 48 ya gitu.